Assalamualaikum. Hai, Anda kembali lagi bersama Cikgu Zam dalam BioTube. Hari ini kita akan masuk subtopik 3.2 bahagian pertama daripada bab 3 tingkatan 5 KBSN. Iaitu subtopik 3.2 ini peranan sistem saraf dalam manusia. Berikut merupakan hasil pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh setiap pelajar di akhir sesi pembelajaran ini dan kita akan terus ke slide yang berikut. Apakah peranan sistem saraf manusia? Yang pertama, menerima maklumat dari reseptor. Reseptor akan mengesan perubahan yang berlaku di persekitaran, dalam dan luar dan akan ditukarkan dalam bentuk impuls saraf. Impuls saraf tadi akan dipindahkan melalui sistem saraf manusia. Sistem saraf akan mentafsirkan impuls tadi di otak. Apa yang berlaku? Sistem saraf akan menyediakan gerak balas yang bersesuaian yang paling tepat kepada efektor-efektor yang terlibat, sama ada otot ataupun kelenjar. Dan yang seterusnya untuk mengawal dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi badan serta membantu mengekalkan proses homeostasis. Sebagai contoh, salah satu proses homeostasis adalah pengosmo kawal aturan, mengawal atur kandungan air dalam badan. Organisasi sistem saraf, kita lihat rajah di dalam ini terbahagi kepada sistem saraf pusat iaitu otak dan juga saraf tunjang. Otak berada dalam tengkorak kepala kita, saraf tunjang berada dalam turus vertebra iaitu tulang belakang. Manakala sistem saraf periferi iaitu terbahagi kepada saraf kranium yang berada di kepala, kemudian saraf spina dan juga reseptor-reseptor deria yang berada di organ-organ deria. Terdapat 12 pasang ya saraf kranium di kepala, yang mana saraf kranium tadi sama ada dia menghantar impuls saraf dari otak ataupun ke otak. Dan ada 31 pasang saraf spina yang mana dia akan menghantar impuls saraf dari saraf tunjang ataupun ke saraf tunjang. Kalau ke saraf tunjang tu bermaksud daripada reseptor lah, dia akan masuk melalui neuron efferent, sama juga dengan saraf kranium, daripada neuron efferent masuk dari otak tu maksudnya daripada neuron efferent. Ini otak, nampak cantik kan otak ni. Sebelah kiri ini adalah pemikiran berkaitan dengan analitik, sistematik, bahagian kanan ni artistik. Kita tengok otak fizikal yang sebenar. Ini dia otak fizikal kamu kan. Ini otak yang sebenar. Bercakap tentang otak, satu bidang yang berkaitan dengan otak ni dipanggil neuroscience. Kita ada tokoh di Malaysia, namanya Profesor Datuk Dr. Jafri Malik Abdullah. Beliau merupakan profesor di kampus kesihatan USM. Di USM, beliau ni tokoh yang hebat dalam neuroscience kerana beliau merupakan perintis yang membuka jalan kepada bidang neuroscience sehingga boleh melanjutkan pelajaran ke Doktor Falsafah. Jadi itu adalah tokoh yang anda perlu cari. Profesor Datuk Dr. Jafri Malik Abdullah. Kita pergi pada struktur otak manusia. Ini gambaran otak kita. Kamu kena faham ada 6 struktur otak yang perlu diketahui. Yang pertamanya cerebrum, otak besar. Kita ada hypothalamus, yang kecil ni, ini hypothalamus. Kemudian ada satu lagi yang besar ni, ini dipanggil thalamus. Okay, kita ada cerebellum, otak kecil. Kita ada kelenjar pituitari. Dan satu lagi, dia ada dalam label ni, okey, di sini. Ini adalah medulla oblongata. Dari segi kawasan aktiviti otak, kita dapati di bahagian hadapan otak ni aktiviti ingatan. Okey, di sini aktiviti ingatan, di sini aktiviti pemikiran. Okey, di bahagian sini aktiviti yang berkaitan dengan pertuturan dan ucapan. Kemudian di sini adalah kawasan motor. Kawasan motor maksudnya kawal atur otak-otak badan kita lah, kaki, lengan, mata, kepala, muka, nak senyum di kawasan ni lah yang kontrol. Kedip mata, kemudian kepala tu buka rahang, bibir di sini lah. Kemudian di sini kawasan lebih kepada deria, lebih pada deria di bahagian belakang ya. Dan di hujung sekali ni adalah penglihatan. Okey, di sini adalah pendengaran. Okey, di sini adalah melibatkan kita nak memahami perkataan. So perkataan yang cikgu sebut ni kamu faham. Jadi di bahagian sini yang sedang menganalisis apa yang sedang cikgu cakap. Okay. Di bawah ni adalah rasa dan bau lah. So, ini aktiviti yang berada di dalam cerebrum.
Otak adalah organ yang utama dalam sistem saraf. Otak akan koordinasi dan sebagai pusat kawalan untuk terima, juga untuk analisis, integrasi dan menyimpan maklumat serta memberikan arahan. So, otak dia sangat banyak menjalankan tugasan. Kira-kira ada lebih daripada 100 bilion neuron sel-sel saraf yang berada dalam otak. Beratnya sekitar 1.4 kilo dan menerima 35 liter darah kitaran bagi setiap jam. Ini adalah maklumat asas tentang otak. Ini gambar rajah otak. Okay, dalam gambar ni ada 5. Okay, yang satu cerebrum, otak besar, hypothalamus. Di sini tak ada label dah, ni namanya thalamus. Ini thalamus. Ini kelenjar pituitary. Ini medulla oblongata di sini. Dan ini otak kecil cerebellum. Kita akan masuk peranan dan fungsi. Okay, fungsi cerebellum, otak bahagian besar. Cerebellum ni ada dua hemisfera, kita dapat tahu ada dua bahagian, kanan dan kiri yang kita panggil hemisfera kanan dan hemisfera kiri. Setiap hemisfera tu kita lihat tadi dia akan berlipat-lipat sebenarnya untuk menambahkan luas permukaan cerebellum. Selain daripada itu, dia akan meningkatkan jumlah neuron yang berada dalam sistem otak itu sendiri. Dia akan mentafsirkan maklumat, semua maklumat yang telah dikesan oleh reseptor otak yang akan tafsir. Dia akan mengawal pergerakan otak rangka dalam semua aktiviti terkawal badan. Jadi cerebellum ni selain daripada mentafsir maklumat, dia akan mengawal pergerakan otak rangka dalam aktiviti terkawal. Kita akan masuk subtopik yang bahagian kedua tentang pergerakan tindakan, iaitu aktiviti terkawal, aktiviti luar kawal dan juga aktiviti refleks. Cerebellum akan menjalankan proses mental sebagai contoh ingatan, pemikiran dan juga pembelajaran. Selain daripada itu, kamu boleh merasa makanan, itu deria bau dan rasa, boleh mendengar. So, ini adalah cerebellum. Jadi, anda perlu menjaga otak anda dengan begitu baik kerana pelbagai aktiviti yang anda jalankan seharian dikawal oleh cerebellum. Kena jaga, jangan elakkan terhantuk kepala dan sebagainya. Yang kedua, otak kecil, fungsi cerebellum. Dia adalah di bahagian belakang otak. Masih lagi sama seperti cerebellum, ada dua hemisfera tetapi lebih kecil. Dia ada lipatan dan beralur, fungsi dia untuk meningkatkan luas permukaan. Dari segi tindakan saraf dia akan menerima maklumat deria dari organ keseimbangan yang mana di telinga dan dari otot dan juga dan tendon. So, lebih kepada mengawal keseimbangan badan, fungsi cerebellum. Okey, thalamus. Okey, thalamus ni yang berkelip-kelip warna hijau ni terletak di antara otak yang di bahagian cerebellum ni. Okey, di antara cerebellum ni terletaknya thalamus. Okey, dia akan bergantung kepada isyarat daripada pelbagai bahagian sistem deria ke otak. Jadi pelbagai sistem deria yang ada pada badan ni, dia akan memberikan maklumat tu ke thalamus. Contohnya deria yang berkaitan dengan sakit, so akan dihantar ke thalamus. Gembira, so akan dihantar ke thalamus. Jadi anda tahu bila anda gembira, thalamus saya sedang dirangsang. So itu antara contoh yang kamu tahu. Itulah hypothalamus dalam bulatan ni. So hypothalamus di bawah thalamus itu sendiri, dia akan mengawal pusat pengecaman serta analisis bagi rasa lapar, haus, rasa lembik badan lesu, marah kan, dan juga suhu badan. Contohnya waktu sekarang ni kita puasa, lapar. Jadi bila kita rasa lapar ni maksudnya normal lah. Sebab hypothalamus kamu berfungsi dengan baik. Kalau kamu puasa tapi kamu cakap saya tak lapar, itu pelik. Okey, kemudian mengawal koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin. Okey, so ini ada kaitannya dengan hypothalamus. Ini adalah kelenjar pituitary, fungsinya bertanggungjawab terhadap perembesan kebanyakan hormon-hormon yang penting dalam badan. Contohnya hormon yang terlibat dalam kitaran haid, iaitu hormon perangsang folikel dan juga hormon pelutinan. Kamu akan belajar lebih lanjut dalam subtopik yang seterusnya, iaitu sistem endokrin. Ini adalah saraf tunjang yang berwarna merah. Okey, saraf tunjang ni berada di dalam tulang belakang torus vertebra kita. Maklumat yang penting kamu kena tahu, saraf tunjang dikelilingi oleh bendali dipanggil cerebrospinal, yang mana fungsinya untuk melindungi saraf, membekalkan gas-gas dan juga nutrien kepada saraf tunjang. Gas itu adalah contohnya oksigen. Dia mempunyai jiri putih di bahagian luar yang mengandungi akson, neuron yang ada myelin.
Kemudian di bahagian dalam saraf tunjang terdapat jirim kelabu yang membentuk H atau sama seperti bahagian kepak rama-rama yang mengandungi badan sel bagi neuron. Ada 31 saraf spina yang bercabang daripada saraf tunjang dan setiap saraf spina dia ada dua akar, dipanggil akar dorsal dan akar ventral. Akar dorsal dia ada akson neuron efferent, manakala badan sel neuron efferent dia terletak di antara ganglion akar dorsal. Akar ventral dia mengandungi akson bagi neuron efferent. Okay, fungsi untuk saraf tunjang ialah menghantar impuls dari sistem saraf periferi ke otak secara dua hala. Saraf tunjang akan mengawal tindakan refleks, tindakan spontan. Okay, contoh kamu terpegang iron yang panas. So itu adalah tindakan spontan yang dikawal oleh saraf tunjang akan tarik kamu punya tangan. Kemudian untuk memproses beberapa jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Gambar ini menunjukkan ke rata rentas terperinci saraf tunjang. Kamu kena tahu lukis. Kena tahu lukis. Jirim kelabu dia bentuk macam rama-rama. Nampak ni. Okay, kemudian dia adanya akar dorsal dan juga akar ventral. Akar dorsal di atas. Akar ventral di bawah. Okey, baik. Jirim putih adanya akson salut myelin. Jirim kelabu yang mana mengandungi badan sel bagi neuron geganti ataupun neuron motor. Okey, ni neuron motor. Badan sel dia di dalam jirim kelabu. Di tengah ni adalah cecair cerebrospinal yang membekalkan nutrien kepada saraf tunjang. Perkara penting kamu kena tahu, aliran impuls saraf adalah di sini. Ni daripada saraf spina, dia akan menghantar impuls saraf ke saraf tunjang. Ini dipanggil sebagai laluan efferent, mengandungi neuron efferent iaitu neuron deria. Dan di akar dorsal kenapa ada bengkak ni? Kenapa ada bengkak? Ini dipanggil ganglion. Akar dorsal, kenapa dia bengkak? Ke semua badan sel bagi neuron deria berkumpul di situ. Ke semua badan sel neuron deria akan berkumpul di sini. Sebab tu dia membengkak, dipanggil ganglion. Kemudian impuls saraf tadi akan masuk ke dalam jirim kelabu yang mengandungi badan sel bagi neuron geganti, dan kemudian di sini akan hantar ke otak untuk tafsir. Otak akan hantar semula ke mana? Ke sini, neuron motor ataupun neuron efferent. Ini dipanggil laluan impuls saraf laluan efferent melalui akar ventral di bahagian bawah. Masuk atas dorsal, keluar bawah ventral. Dia akan keluar impuls saraf tu melalui neuron motor laluan efferent ke mana? Ke efektor untuk tindak balas, gerak balas. Ini antara perkara yang penting kamu kena tahu, kena mahir lukis dan tahu aliran impuls saraf tersebut. Dan terakhir kita akan masuk sedikit sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi tadi antaranya saraf kranium dan saraf spina yang sebenarnya dipanggil sebagai sistem saraf somatik. Kemudian sistem saraf autonomi, autonomous nervous system. Fungsi utama sistem saraf periferi ini untuk menghubungkan reseptor deria dan efektor kepada sistem saraf pusat. Ada dua kawalan yang berlaku. Yang pertama, sistem saraf soma, dia akan mengawal semua tindakan terkawal. Manakala sistem saraf autonomi, dia akan mengawal tindakan luar kawal. Sekian, itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi untuk bahagian kedua.